Halo, selamat pagi semua pelajar. Apa kabar pada hari ini? Teacher harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baiklah, pada hari ini teacher akan menerangkan mengenai dengan isi-isi penting bab 10, yaitu kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Malaysia memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang. Pelibatan Malaysia dalam usaha membangkitkan isu global menyebabkan negara kita disegani oleh negara lain. Pelibatan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, isu kemanusiaan dan keamanan serta kelestarian global berjaya meletakkan Malaysia sama taraf dengan negara besar bagi memastikan keamanan dunia berkekalan. Pelibatan Malaysia turut menaikkan nama Malaysia dan keamanan serta sikap kesukarelawanan yang tinggi turut menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Usaha Malaysia ini pastinya berdasarkan pegangan bahawa dunia ini milik semua yang perlu dijaga sebagai satu warisan. Perkara tersebut turut menjadi wawasan untuk Malaysia menuju kejayaan pada masa hadapan. Baiklah pelajar, teacher harap semua pelajar sudah bersedia untuk mendengar isi-isi penting yang terkandung di dalam bab 10. Yang pertama sekali, yaitu Malaysia dalam isu global contemporary. Malaysia ini tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap terbuka, isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Sikap dan pandangan Malaysia tentang isu tersebut turut disuarakan dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa. Dalam keadaan ini, kemampuan Malaysia menangani pelbagai isu dengan baik tanpa sebarang konflik menunjukkan kebijaksanaan pemimpin negara. Isu global ini termasuklah isu ekonomi dan persempadanan. Kemampuan Malaysia menangani isu ini dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dada, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Baiklah, kita pergi pada intipati yang pertama, yaitu penyalahgunaan dada. Penyalahgunaan dada merupakan satu isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dada dan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah dada. Selain daripada itu, pertindihan sempadan. Malaysia turut terlibat dalam isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Contohnya, tuntutan terhadap Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura, manakala Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Kedua-dua tuntutan ini berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2002. Mahkamah Antarabangsa memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Isu tuntutan Kepulauan Spratly pula melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina, di mana isu ini masih belum selesai sehingga hari ini. Kedudukan Kepulauan Spratly pula yang terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara bukan sahaja penting dari sudut geostrategik tetapi juga dari segi perdagangan. Perkara ini menjadi asas perebutan Kepulauan Spratly.
Bagi Malaysia, tuntutan terhadap Kepulauan Spratly bermula pada tahun 1979 apabila memasukkan sebahagian daripada Kepulauan Spratly ini ke dalam wilayah Malaysia. Dan kepulauan ini merangkumi pulau kecil Amboyana, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat, dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksekutif 1984. Antara usaha yang dilakukan bagi menyelesaikan isu ini termasuklah membangkitkan isu Spratly dalam Forum Asian China pada tahun 1995. Seterusnya, kita pergi pada kempen anti minyak sawit. Gerakan anti kelapa sawit yang dilancarkan oleh negara maju secara tidak langsung menggugat ekonomi negara sedang membangun. Isu ini terpaksa dihadapi oleh negara pengeluar minyak sawit, termasuk Malaysia dan Indonesia. Sebagai contohnya, minyak sawit menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya, hingga menyebabkan kempen anti minyak sawit dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya, yaitu American Soybean Association ataupun ASA. Gerakan anti minyak sawit dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya, yaitu ASA, dan pihak NGO pencinta alam di Eropah. Bagi ASA, minyak sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Bagi NGO pencinta alam pula, penanaman kelapa sawit dikatakan menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat hewan liar, dan keadaan ini menyebabkan berlakulah bantahan dan sekatan terhadap minyak sawit. Selain daripada itu, Malaysia menangani isu ini melalui pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kempen secara berterusan serta mendapatkan skim Persijilan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) sejak tahun 2019. Nah, langkah ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik seperti Good Agricultural Practice GAP, yaitu amalan pertanian baik. Jadi tindakan Malaysia secara berhema dalam menangani isu kempen anti minyak sawit ini juga mengelakkan sebarang konflik dengan negara lain. Seterusnya kita pergi pada isu pemerdagangan orang. Pemerdagangan orang ini merupakan jenayah terancang, di mana aktiviti ini dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan, dan warna kulit. Pemerdagangan orang juga merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan keselamatan negara. Malaysia tidak terkecuali daripada berhadapan dengan isu ini. Sebagai contohnya, perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia menarik kehadiran warga asing. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara juga menjadikan sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain. Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Undang-undang ini dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB mengenai dengan hak kanak-kanak 1989 dan Protokol PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum masalah perdagangan orang. Malaysia juga menubuhkan Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrant ataupun MAPO, Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran pada tahun 2008 dan menguatkuasakan Anti-Trafficking in Persons and
Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 ataupun ATIPSOM 2007. Kemudian Malaysia juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang 2010 hingga 2015. Dan selain itu, Malaysia juga menjalankan rundingan dengan negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan, dan perlindungan. Seterusnya kita beralih kepada isu penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia seperti Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS, sindrom kurang daya tahan melawan penyakit, di mana penyakit ini dikesan di Malaysia pada tahun 1986. Sehingga tahun 2014, sejumlah lebih kurang 100,000 kes dilaporkan dengan lebih 16,000 kematian. Jadi penyakit ini merebak disebabkan gaya hidup yang tidak sehat serta penyalahgunaan dada. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan juga bertindak proaktif memastikan penyakit ini tidak merebak melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan memberikan rawatan kepada mangsa. Tindakan ini menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut. WHO juga memperakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara di Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Jadi sejak tahun 2011 lagi, Malaysia mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS. Pada tahun 2030, melalui pelaksanaan National Strategic Plan of Endings ataupun AIDS. Kemudian Malaysia juga turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 1 Disember setiap tahun. Nah, itulah antara isu-isu yang dibincangkan bersama oleh negara Malaysia dengan negara luar. Selain daripada itu, yang kedua, kita beralih kepada 10.2, iaitu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Yaitu yang pertama sekali, meluaskan pasaran ekonomi. Antaranya, Malaysia bersetuju untuk mempermudahkan dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN, dan hal ini membawa kelahiran AFTA pada tahun 1992. Perjanjian AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi hasil keluaran negara ASEAN. Satu bentuk kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN dapat dilaksanakan dalam kalangan negara ASEAN. Kemudian Malaysia terlibat sepenuhnya dalam AFTA. Pelibatan ini membawa kebaikan kepada perkembangan ekonomi negara. Yang kedua, dominasi ekonomi negara maju. Antaranya, Malaysia sering berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk takrif dan cukai. Kerana ini menjejaskan perdagangan negara. Malaysia bersuara agar diberikan layanan yang saksama kepada semua negara. Pandangan ini membangkitkan orang Malaysia dalam pelbagai forum antarabangsa termasuklah di PBB dan Asia Pacific Economic Cooperation, iaitu APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Seterusnya, kerjasama dalam pembangunan ekonomi segitiga. Malaysia memperoleh manfaat yang besar melalui kerjasama ini kerana dapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara maju. Selain itu, negara kita juga dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa dengan mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan seperti
Koperasi Asian, Bank Asian serta cadangan untuk menggunakan wang Asian dan membendung campur tangan ekonomi negara maju. Seterusnya, bagaimana Malaysia menangani kemelesetan ekonomi? Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam buku The Malaysian Currency Crisis, How and Why It Happened, perkembangan ini menyebabkan pelabur luar menarik pelaburan mereka di Malaysia sehingga menjejaskan ekonomi Malaysia. Malaysia didesak untuk mencontohi langkah yang diambil oleh negara lain, yaitu menggunakan Pelan Perancangan Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF, namun negara kita enggan menerimanya. Malaysia menggunakan pendekatan sendiri dalam usaha memulihkan keadaan, termasuklah menambat kadar pertukaran ringgit RM kepada dolar USD dengan kadar RM3.80 bagi USD 1. Langkah ini berjaya memulihkan ekonomi negara. Seterusnya, mengantarabangsakan sistem kewangan Islam, di mana Malaysia terlibat dalam usaha membangunkan sistem kewangan ini sejak tahun 2001. Malaysia membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif dan komprehensif sehingga menyumbang kepada keberkesanan sektor kewangan negara. Malaysia juga menduduki kedudukan utama dalam pelbagai indeks global berkaitan dengan kewangan Islam, termasuk menjadi pasaran sukuk terbesar di dunia. Negara kita juga menjadi negara utama pelaburan dana Islam dan Malaysia menubuhkan International Center for Education in Islamic Finance ataupun INCEIF untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. Baiklah pelajar, teacher harap pelajar masih lagi bersama-sama teacher ya. Kita teruskan ke poin 10.3, yaitu pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Sebagai contoh dalam isu Palestin. Isu Palestin sememangnya dekat dengan dasar luar dan domestik Malaysia. Perjuangan menegakkan isu Palestin disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia sejak zaman Tunku Abdul Rahman. Sejak tahun 1948, rejim Zionis Israel melakukan kekejaman, pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin. Tindakan ini menjadi asas penting kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan dan pelibatan rakyat dalam menangani isu kemanusiaan di Palestin dapat dilihat secara jelas melalui non-government organization ataupun NGO. Kewujudan NGO ini membolehkan satu bentuk koordinasi membantu warga Palestin dapat dilaksanakan. Antara NGO yang aktif dalam bidang kesukarelawanan ini termasuklah Aman Palestin dan Cinta Gaza Malaysia ataupun CGM. Kemudian, rakyat Malaysia turut menyatakan sokongan padu kepada rakyat Palestin, di mana mereka melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada Palestin dan menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan kewangan kepada mangsa Zionis di Palestin. Selain itu, rakyat Malaysia turut terlibat menghantar bantuan makanan, perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla, yaitu program kemanusiaan yang disegerakan oleh Pre-Gaza Movement yang ahlinya datang dari seluruh dunia. Jadi, rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan turut menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjara. Seterusnya, isu syariah. Isu syariah ini adalah merupakan krisis
yang bermula pada tahun 2011 menyebabkan rakyat Syariah mengalami kesengsaraan, terutama masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Menyadari keadaan ini, Malaysia tampil memberikan bantuan dan sokongan kepada rakyat Syria. Pada 1 Oktober 2015, kerajaan mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Pelibatan rakyat Malaysia membantu rakyat Syria pula dapat dilihat melalui peranan NGO seperti Organisation Humanitarian Care Malaysia, MyCare, kemudian Cinta Syariah Malaysia, CSM, dan Global Peace Mission, GPM. Selain daripada itu, tsunami di Aceh dan Sri Lanka, di mana bencana alam seperti tsunami yang memusnahkan Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004 menarik perhatian Malaysia. Penduduk Aceh dan Sri Lanka kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Keadaan ini menyebabkan Malaysia melancarkan bantuan segera, termasuklah bantuan perubatan, makanan, dan keperluan harian. Rakyat Malaysia yang prihatin turut memberikan bantuan melalui badan seperti Mercy Malaysia, yaitu Malaysian Medical Relief Society, Mercy Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM, dan Yayasan Restu. Seterusnya, kita beralih ke 10.4, iaitu usaha mengekalkan kelestarian global. Yaitu yang pertama, mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar. Anugerah ini dimulakan pada tahun 1991. Malaysia turut melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 yang menjadikan asas dalam pembangunan negara. Dan pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestarian terjamin. Malaysia juga telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Seterusnya, yang kedua, menyertai sidang kemuncak bumi. Malaysia mempunyai komitmen terpapar melalui pelibatan negara dalam sidang kemuncak bumi yang mengeluarkan deklarasi Agenda 21. Agenda 21 ini merupakan satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara. Agenda ini menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran, dan kemerosotan ekosistem. Selain itu, Malaysia turut terlibat dalam protokol Kyoto pada tahun 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada tahun 2007. Hasrat Malaysia adalah untuk menerapkan dan pakai segala saranan agenda tersebut dalam program pembangunan bagi memastikan alam sekitar negara kita tidak terjajas dan dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan isu yang seterusnya, yaitu Antartika sebagai warisan sejagat. Penolakan terhadap Antartika didominasikan oleh hanya sebagian kecil negara, di mana pandangan Malaysia ini diutarakan sejak tahun 1983 melalui NAM dalam sidang kemuncak NAM ke-7 di New Delhi, India. Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika itu sebagai warisan manusia sejagat. Jadi Malaysia mencadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama oleh semua negara, dan pandangan ini mendapat sokongan daripada negara lain.
Kita teruskan lagi. 10.5 iaitu wawasan Malaysia menuju masa depan. Antaranya, Community Action. Community Action merupakan satu langkah menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi Asian. Wawasan Asian memberikan fokus pada ekonomi, sosial budaya dan keselamatan. Pertumbuhan ekonomi Asian diharapkan dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Melalui komuniti keamanan pula menjadi harapan agar keselamatan rantau Asian kekal terjamin dan segala konflik dapat diselesaikan secara damai. Dan hasrat komuniti sosial budaya pula agar integrasi antara negara anggota Asian dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Keselamatan makanan. Malaysia serta negara di rantau Asia Tenggara menyedari bahawa satu isu penting yang perlu dihadapi pada masa hadapan ialah isu keselamatan makanan. United Nations Committee UNC 1996 menyebut bahawa keselamatan makanan merujuk setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat yang memenuhi keperluan makanan mereka. Antara isu tentang keselamatan makanan termasuklah berlaku kenaikan harga barangan yang keterlaluan, bekalan barangan terhad kerana masalah pengeluaran, bencana alam atau pencemaran makanan. Kemudian Malaysia bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk menubuhkan Reserve Security Makanan ASEAN, di mana usaha ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang security makanan bagi negara anggota ASEAN dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Dan reserve ini boleh digunakan sewaktu kecemasan dan kadar yang ditetapkan sebanyak 50,000 tan yang disimpan sebagai stok. Kemudian, isu yang seterusnya adalah isu alam sekitar. Isu alam sekitar yang penting dan perlu ditangani oleh Malaysia serta negara Asia Tenggara ialah isu jerebu. Langkah ini dilaksanakan melalui perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian serantau pertama di dunia. Menerusi perjanjian ini, negara anggota yang terlibat disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang dan pentadbiran serta tindakan lain yang wajar bagi seperti yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Malaysia dan Singapura juga bersetuju bekerjasama untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut bagi mencari penyelesaian menangani isu jerebu di rantau ini. Kemudian, isu zon bebas nuklear. Malaysia menentang South Sea Asia Nuclear Weapon Free Zone ataupun SEANWFZ atau dikenali juga Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut menjadikannya terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang turut memiliki senjata nuklear. Dalam keadaan ini, Malaysia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan digunakan oleh kapal perang asing yang membawa senjata nuklear. Malaysia bertindak untuk tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh atau mengadakan latihan di perairan negara ini kerana boleh membawa konflik yang buruk kepada rantau Asia Tenggara. Seterusnya, kerelevanan organisasi antarabangsa, di mana Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama-sama
3 anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju untuk menggunakan demi memastikan penyalahgunaan kuasa veto dapat dikurangkan. Malaysia menganjurkan sidak kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Matlamat sidang ini adalah untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu. Seterusnya, hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Kehadiran parti dan pelarian ini mampu membawa implikasi terhadap sosial, ekonomi, jenayah politik dan hubungan diplomatik serta berupaya untuk mengancam ketentraman dan keselamatan negara. Malaysia terlibat dalam pelbagai program di bawah PBB, terutama United Nations High Commissioner for Refugees ataupun UNHCR. Sebagai langkah proaktif juga, sebuah badan berkaitan dengan hak asasi manusia iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia SUHAKAM ditubuhkan pada tahun 1999. Baiklah pelajar, teacher telah selesai menerangkan bab 10, yakni bab yang terakhir dalam buku teks tingkatan 5. Jadi, teacher harap pelajar dapat membuat ulang kaji lagi secara bersendirian ataupun berkumpulan agar pelajar lebih dapat memahami isi-isi yang terkandung di dalam bab 10. Itu saja pelajar, kita bertemu lagi di dalam slot teacher yang seterusnya iaitu dalam soalan fokus kebat. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan teacher. Bye-bye.